kalau ya Wabi, boleh tak kita panggil kerajaan Muhyiddin ni kerajaan haram? Kerana tak cukup korum dia. Tak cukup majoriti dia. Absah tu tak sah lah tu. Keabsahan. Berarti kerajaan ini ikut Tunku Razali, kerajaan yang tidak sah. Tidak ada keabsahannya. Jadi nak sebut haram tu kasar kot. Ya, tapi orang kalau bunyi Arab sikit tu dia absahan dia. absah. Tapi Wabi, kalaulah berlaku apa-apa keputusan Muhyiddin atau menteri kabinet dia, dalam keadaan dia tidak ada keabsahan itu, kerana bertukar kerajaan, kemungkinan akan di-challenge balik keputusan itu tidak sah. Seperti mana keputusan-keputusan tender ni, kabarnya hanya dibuat oleh 3-4 orang ya, tanpa ada elan tendernya. Khasnya dalam kes COVID ni. Kabarnya dia tak ditender secara terbuka, hanya melibatkan Menteri Kewangan, melibatkan Perdana Menteri, melibatkan Ketua Pengarah Kesihatan. Jadi ini dah jadi perbualan awam. Jadi apa komen Wabi terhadap saya sendiri komisen ni? Masa jadi menteri, saya tak yang kita kata bila satu projek orang ni dapat, syarikat dapat, saya pun tak berapa mahir dalam bidang itu. Saya pun terkejut bila soalan dibuat oleh ahli parlimen Pasir Salak. Bila dia kata konvik yang nak dibeli ni vaksin yang dibeli ni 5 bilion. Komisionnya 10%, iaitu 500 juta. Dia tanya, siapa yang dapat 500 juta ini? Soalan itu sebenarnya mengejutkan saya dan mengejutkan kami di pihak bankar yang tak biasa benda-benda begini. Kita kenapa beli alat kesihatan, vaksin, ubat ni? Siapa yang dapat? Barangkali Yang Berhormat Tajuddin Abdul Rahman ni, dia daripada BN. Dalam BN barangkali dia tahu ini normal practice. Bagi kita bila dia buat soalan begitu, memang mengejutkan. 500 juta bukan satu amount yang sedikit. Siapa dapat? Sebab itu kalaulah dengan soalan daripada Tajuddin Abdul Rahman itu, daripada kerajaan, yang dah lama pula dia ahli parlimen, barangkali dia tahu benda-benda begini. Kenapa SPRM tidak tubuh pasukan untuk menyiasat segera? Sebab ini masalah nyawa manusia. Soal vaksin ini, kenapa nak perlu ambil 500 juta? Betul atau tidak? Ini kena siasat. Sebab yang buat kenyataan itu, ahli parlimen kerajaan. Bukan daripada pembangkang. Pembangkang ni orang kata tak senang, selalu nak buat fitnah. Ini Tajuddin Abdul Rahman, orang lama, orang veteran. Kalau 500 juta dapat kepada orang tengah ni, kita nak tahu juga siapa. Adakah selama ini semua ubat-ubat yang dibawa ke Malaysia ini, begitu komisionnya? Jadi kita pun berasa terkejutlah dengan soalan Tajuddin Abdul Rahman itu. Apa komen Wabi terhadap satu kumpulan WhatsApp antara Menteri Kewangan dengan Menteri Undang-Undang dan Menteri Besar Kedah terhadap satu tender air dalam kawi, melibatkan Mak Menteri Kewangan, melibatkan saudara mara pemimpin PAS? Saya tidak pandai dalam bidang itu. Saya minta SPRM buat siasatan. Dan siasatan dan pendedahan. Sebab saya sendiri, benda-benda seperti ini, saya tidak mahir lah. Tidak pandai. Sebab itu dalam ucapan-ucapan saya membongkar skandal ni, saya ambil daripada orang. Misalnya kalau dalam YNDB, saya banyak ambil dengar ucapan Tony Phua, saya dengar ucapan Rafidi Ramli, saya dengar ucapan mereka yang terlibat dalam akaun. Saya ambil, saya gunakan bahasa saya. Yang mudahnya, bila saya sebut Najib jaga YNDB, Najib Menteri Kewangan, Najib Perdana Menteri. Maka bila nak lulus satu perkara, Najib bermesyuarat dengan Najib. Luluslah kepada Najib. Jadi itu bahasa saya. Tapi dan detail cara akaun tu, saya banyak belajar daripada mereka yang pandai akaun ini. Begitu juga perbualan telefon dan sebagainya. Dah ada sebegitu didedahkan. Kenapa SPRM tak mulakan siasatan lagi? Atau dia mula dah, kita tak tahu, Allah alam. Tapi kena siasat benda ni. Perkara besar yang melibatkan wang rakyat dan wang kerajaan. Jadi Wabi tengok bahawa kerajaan Perikatan Nasional ini masih meneruskan apa yang diperjuangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 98
yaitu KKN, korupsi, kroni dan nepotisme. Apa pandangan Wabi? Ia berulang balik semula. Sebab itu kita lihat bila PH tidak sempurna, banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Tapi dalam masa 22 bulan, Transparency International memberi angka indeks rasuahnya turun 10 mata. Artinya kalau tempat 60 ke 50, begitu. Ya. Artinya rasuah berkurangan. Bukan sempurna lagi, kerajaan itu perlu banyak diperbaiki lagi. Sekarang, indeks rasuah meningkat kembali. Karena barangkali tenda terbuka tiadakan atau dikurangkan, dan pengumuman antara menteri-menteri, misalnya dalam parlimen, Menteri Keuangan bila ditanya oleh bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng, minta perkhidmatan feri diteruskan antara Batuas dan Georgetown, Tanjung, Bagan dan Tanjung. Kami panggil Bagan lah, belah Tanjung, kerana ia adalah satu heritage. Memang kerajaan kena subsidi sedikit lah di situ. Keuntungan Penang Port misalnya boleh digunakan untuk subsidi feri itu. Menteri Keuangan bersetuju untuk teruskan feri itu. Tiba-tiba Menteri Pengangkutan, Wee Ka Siong pula kata kita batalkan. Jadi antara menteri dengan menteri takkan mereka tidak bertemu dalam kabinet. Tapi membuat kenyataan yang bercanggah antara satu sama lain. Dan Perdana Menteri macam tidak boleh membuat apa-apa. Sebab dia tahu dia perlu sokongan menteri-menteri ini. Dia nak gugurkan seorang menteri, saya ingat begitu sukar sekarang. Tambah pula dia kehilangan majoriti. So kerajaan yang akan terus tidak berwibawa jikalau tidak berlaku perubahan. Jadi Wabi, saya nak tanya juga masa depan politik Wabi. Wabi masih nak bertanding di Kota Raya lagi? Allah alam, macam orang politik jawablah. Serah pada parti. Pada parti. Oh. Serah pada parti dan keadaan. Dan kesihatan juga. Adakah Wabi akan menambahkan kursi bertanding dalam pilihan raya akan Itu datang? kita akan bincang. Memang setiap parti nak kursi yang lebih. Dan keadilan pun nak lebih. Kemudian DAP pun nak lebih. Dan kalau kita plus-plus pula. Kalau kita plus warisan, kita plus dengan pejuang. Atau mana-mana bebas lagi. Itu perlu kepada perbincangan. Memang bahagian kursi ini paling tough menjelang pilihan raya. Memang ini semua parti dia kata dia yang paling layak. Tapi kita berbincang dan kita harap kali ini kita dapat persetujuan awal supaya dapat ditumpukan. Macam kita pun tidak tahu lagi keadaan Perikatan Nasional. Kalau ikut Datuk Mas Said, dia kata dia akan UMNO akan bertanding semua di Terengganu. Tengku Razali pun kata, buat apa tempat kita nak bagi ke orang. Ingat itu dituju kepada bersatu yang lari lah. Jadi kita pun tidak tahu lagi kedudukan lawan kita. Tapi walau bagaimanapun, kita kena bincang di sudut pembagian kursi ini lebih awal. Dan saya yakin kami dapat selesaikan hal ini. Soalan saya yang terakhir, Wabi, sebelum pukul 9 malam ini, ialah apa pandangan Wabi terhadap ahli-ahli Dewan Negeri, bukan ahli Parlimen, yang keluar daripada Parti Amanah Negara ni. Apa punca dia? Ya, jadi saya nak tahu. Kami orang semua nak tahu. Siapa yang nak keluar parti dia ada hujah. Datuk On nak keluar UMNO dia ada hujah. Ya. Datuk Asri nak meninggalkan PAS pun dia ada hujah. Ya. Begitulah juga Nakai nak meninggalkan PAS dulu. Ustaz Nakai dia ada hujah. Jadi semua ada hujah masing-masing. Ya. Yang tinggal dalam parti itu naklah meneruskan perjuangan dengan dasar parti itu. Sebab kita tak boleh sekat orang lari. Dia punya hujah-hujah dia. Kalau UMNO dia umur setahun jagung. Datuk On lari. Bayangkan. PAS umur baru tubuh. Tuan Guru Jemaah Fuad. Meninggalkan PAS. Datuk Asri paling hebat memimpin PAS. Akhirnya menubuhkan Parti Hamil melawan PAS. Jadi kalau adalah memimpin amanah yang lari atau nak lari, kita tak dapat sekat lah. Sebab ini itu patah tumbuh hilang berganti. Patah tumbuh hilang berganti dan saya yakin amanah akan terus kuat. Ahlinya sedang bertambah dan pertambahan ahli yang paling banyak di antaranya sekarang di Kelantan. Di Kelantan. Kerana rakyat Kelantan ni pemikiran mereka elastik. Dia lihat perkembangan dan dia bukan fanatik kepada satu-satu parti. Tambah isu judi yang ada sekarang ni, saya yakinlah mereka bertanggungjawab duduk dalam kerajaan. Judi Toto daripada 8 kali pada 22 kali, satu penambahan yang
Tak tahu ayat Quran mana mereka nak guna untuk nak mengatakan ianya boleh. Itu perkara yang berat. 355 dan sebagainya, mungkin mereka ada hujah, susah nak laksana sebagainya. Tapi hal judi ini perkara yang senang untuk mereka tentang kalau mereka mahu. Apa itu hari ini bersama Yang Berhormat Mat Sabung. Kita bercakap dalam banyak perkara isu yang berlaku. Dan tadi saya dah tanya soalan terakhir terhadap kedudukan Parti Amanah yang keluar daripada Parti Amanah. Jadi jawapan dia terserah pada mereka. Saya tahu kalau mereka keluar, orang lain boleh ganti. Itu maksud Yang Berhormat Haji Mat Sabung. Supaya ini akan menambahkan lagi ruang kepada ahli parti. Dan kalau kita lihat perkembangan terakhir ini, Parti Amanah masih lagi konsisten. 11 orang masih bertahan lagi. Masih bertahan lagi. Dan Parti Amanah juga satu partinya agak bergerak sekarang secara perlahan dalam sistem politik Malaysia ini. Jadi kita doakan Haji Mat Sabung ini supaya beliau sihat dan terus berjuang bagi kepentingan agama, bangsa dan negara dan rakyat Malaysia. Dari itu, tuan-tuan dan puan-puan, sekianlah saja berterus terang kita terhadap Haji Mat Sabung. Dia telah menjawab banyak soalan secara berterus terang. Yang tak dapat terus terangnya ialah dia tak menamakan siapakah perompak, penyamun, penyangat di Kementerian Pertahanan yang menyebabkan kapal terbang, helikopter tak sampai, bot buat 1 tahun pun tak sampai, macam-macam kerana yang melibatkan. Tapi dalam keadaan tidak hendak bercakap terus terang, dia mengatakan ada kebenarannya. Dari itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita tunggu kebenarannya. Dan suatu masa tentu akan dapat juga kita lihat laporan Amrin Buang ini. Apa yang sebenarnya. Sekian kepada tuan-tuan, sampai kita berjumpa lagi untuk malam esok dengan Rani Kulub. Ayahanda Rani Kulub. Daripada NGO ke politik. Kirim salam pada dia. Okey, selamat malam. Jumpa lagi.